Okey, ni latihan lepas. Tak ada masalah kan? Okey, kalau ada jawapan lain boleh beritahu lah. Okey, yang pertama ni Haziq baru sahaja bekerja dengan gaji permulaan 1,800. Dia berhasrat ingin membeli sebuah motosikal berharga 10,000 atau berharga 25,000 ringgit. Okey, dia ingin membuat pinjaman bank dengan kadar faedah 5% selama 5 tahun. Okey, adakah Haziq ini ada mengikuti konsep SMART ni? So kita tengok spesifik, ada tak spesifik dekat sini? Apa matlamat khusus dia? Apakah matlamat khusus dia? Ada ke tak ada? Kalau ada, apa? Ingin membeli sebuah motosikal. Okey, membeli sebuah motosikal. Betul. Okey, matlamat untuk khusus dia membeli sebuah motosikal. Okey, adakah boleh diukur? Boleh diukur tak matlamat dia tu? Kalau boleh diukur, berapa? RM10,000 atau yang berharga RM25,000. Okey, Dengan kadar RM10,000 faedah atau 5%. berharga RM25,000 dengan kadar faedah 5%. Okey, so kita boleh ukur lah berapa yang dia punya matlamat dia ni. A, attainable, adakah boleh dicapai matlamat dia ni? Kita boleh ukur tapi boleh capai tak? Boleh capai tak dengan gaji dia 1,800? Boleh. Okey, kalau kita kira yang diperlukan untuk bayaran bulanan dia 5 tahun. Okey, kita boleh lihatlah dia boleh dicapai sebenarnya. Ada buat kiraan tak? Berapa diperlukan untuk sebulan kalau dia beli basikal motor harga 10,000? Okey, cukup tak gaji dia? Okay, kalau awak tak kira, macam mana awak tahu? Boleh tak? Tak pasti. Okay, awak kata boleh kan, kita boleh tengok pengiraan bulanan dia. Kalau kita kira, berapa pengiraan bulanan dia? Okay, katalah harga 10,000. Kalau 10,000, interest dia 5% selama 5 tahun. 5% selama 5 tahun. So, berapa harga motor tu selama 5 tahun tu? 5% ni setahun kan, selama 5 tahun. Okay, awak kena kira lah. 5% daripada 10,000 tu berapa? Berapa? 500. 500. Okey, jadi yang dia kena bayar 5% selama 5 tahun. So 5 tahun lah, 5 tahun. Jadi 10,500 lah. Okey, jadi gaji dia ini adalah untuk 5 tahun. Bahagi lagi dengan 12. So berapa sebulan dia kena bayar? Okey, berapa? Faham tak ni maksud kiraan ni? Kita nak tengok boleh dicapai ke tak dengan gaji dia 1,800 tu. So berapa sebulan dia bayar? 175. 175. So daripada gaji 180, 175 sahaja diguna untuk simpanan untuk beli motor. So boleh dicapai lah. Okay, realistik. Adakah dia realistik? Okay, sama juga kalau 25,000, 5% daripada 25,000 ni berapa?
Kita tengok boleh ke tak boleh dia beli motor. Okey, saya tengok faedah dia ialah 1250. Jadi harga dia 26250 bahagikan dengan 60 bulan. Di sebulan berapa? Okey, kalau motor yang 25,000, berapa sebulan dia kena bayar? Kira tak berapa dapat? Lambatnya berapa kira dapat? Kira ke tak kira? Ada yang tulis kat chat ke? RM437.50. Okey, betul dia. Okey, RM437.50. Yang dia kena bayar setiap bulan kalau dia beli motor harga RM25,000. Okey, masih lagi realistik untuk gaji dia RM1,800 ni masih lagi boleh. Jadi adakah dia realistik? Realistik lah. Okey. Sebab daripada gaji tu masih lagi boleh dia beli motor. Okey, time bound dia dah dinyatakan 5 tahun. Jadi adakah ia mengikuti konsep SMART? So kita kena bagi jawapan dia last sekali. Situasi ni berpandukan konsep SMART. Boleh? Tak ada masalah kan? B. Encik Lim punya duit persaraan sebanyak 200,000. Dia mahu menggunakan 50% daripada duit persaraannya untuk pelaburan berisiko rendah. Maksudnya 100,000 lah. Dengan syarat pelaburannya mendatangkan keuntungan sebanyak minimum 20%. Encik Lim menetapkan syarat untuk mendapat keuntungan dalam masa 2 tahun. Jadi apa matlamat khusus dia? Apakah matlamat khusus dia? Apakah matlamat khusus Encik Lim? Apa matlamat Encik Lim? Matlamat khusus dia? Kita nak tengok dia ikut konsep SMART ke tidak ni. Senyap aja. 43 orang ni, 42 orang ni senyap je. Untuk pelaburan berisiko rendah. Berisiko rendah. Tak tepat lagi tu, ada lagi tu. Mempunyai duit persaraan. Duit persaraan tu dia dah dapat. Dia nak guna duit tu untuk apa? Melabur dengan keuntungan. Untuk keuntungan sebanyak 20%. Kena ada 20% tu. Untuk melabur, membuat pelaburan dengan keuntungan minimum 20%. Kena ada tu. Mahu membuat pelaburan berisiko rendah dengan keuntungan minimum 20%. Adakah boleh diukur? Boleh diukur? Measurable? Boleh kan? Buktinya 50% daripada duit persaraan. Adakah boleh dicapai? 50% daripada 200,000, so boleh dicapai lah kan? Boleh dicapai dengan menggunakan duit persaraan. So tak realistik. Adakah realistik? Itu je. Untuk pelaburan ni nak dapat keuntungan minimum 20% dalam masa 2 tahun tu sebenarnya adalah tidak realistik. Tidak realistik kerana kebanyakan pelaburan berisiko rendah tidak mendatangkan keuntungan 20% dalam masa 2 tahun.
Okay, biasanya yang berisiko tinggi ni yang boleh dapat keuntungan cepat. Okay, tapi kalau pelaburan risiko tinggi, risikonya pun tinggi jugalah untuk rugi. Okay, so dia tidak realistik lah. Okay, time bound dia 2 tahun. Jadi bila ada yang satu tak sesuai, jadi dia tidak berpandukan konsep SMART. Okay, boleh? Okay, soalan seterusnya. Kalau tak sempat bagi tahu Okay, Danish baru sahaja bekerja dengan gaji permulaan 2,500. Komitmen bulanan Danish ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okay, tentukan aliran tunai Danish sama ada aliran tunai positif atau aliran tunai negatif. Okay, aku kena tunjukkan pengiraan dia. So, berapakah baki duit gaji dia? Berapa duit baki gaji dia? Dah kira belum? 1,050. Okey, 1,050 dia adalah positif. Okey, betul. Okey, jadi dia adalah aliran tunai positif. Okey, bila kita dah kira ada baki 1,050. So dia ada aliran tunai positif. Jadi nombor 2, Danish bercadang ingin menyimpan 500 sebulan di dalam sebuah syarikat pelaburan dan membeli kereta dengan bayaran bulanan 600. Berikan pendapat anda mengenai aliran tunai Danish. Okey, dia cadang nak simpan 500 dengan 600. 500 dalam syarikat pelaburan, 600 nak beli kereta. Okey, adakah aliran tunai dia masih lagi positif atau negatif? Okey, aliran tunai negatif. Okey, dia terlebih RM50 kan. Okey, jadi kalau dia nak dapat dua-dua, dia kena kurangkan pelaburan tu. Kalau dia nak beli kereta, dia kena kurangkan pelaburan yang dia simpan dekat syarikat pelaburan tu lah, kena kurangkan sikit. Okey, aliran tunai dia akan jadi negatif. Jadi nombor 2 kurangkan dia punya pelaburan. Okey. Tak ada masalah kan? Okey, soalan B. Okey, Nadia mempunyai gaji sebanyak 2,500. Komitmen bulanan Nadia sebelum beli rumah Pangsapuri adalah seperti berikut. Berikan anggaran bayaran bulanan rumah yang Nadia boleh pertimbangkan supaya aliran tunai Nadia sentiasa positif. So macam mana nak kira? Okay, kira dulu berapa baki gaji dia. Okay, kena pasti positif ke negatif. So berapa baki gaji dia? 900. Okay, 900. Jadi berapa bayaran bulanan rumah yang Nadia boleh pertimbangkan supaya aliran tunai Nadia sentiasa positif? Jawapan dia? 900 jugalah. Mesti kurang dari 900. Okey. Okey, dia ada baki 900, jadi dia boleh beli rumah dengan anggaran bayaran sebulan tidak melebihi 900 supaya duit dia sentiasa positif lah. Okey. Jangan melebihi 900. Okey, senang je soalan ni sebenarnya. Bab 10 ni tak susah pun. Okey, seterusnya. Okey, berikut ialah pelan kewangan dan perbelanjaan sebenar Imran dalam sebulan. Okey, dia ingin berkahwin dan bercadang memberi wang hantaran perkahwinan kepada tunangnya berjumlah 15,000 dalam masa setahun. Okey, kalau awak tengok yang sebelah sini ni, sebelah kiri pelan kewangan dia, yang sebelah kanan perbelanjaan sebenar dia. Okey, soalan dia, adakah Imran dapat memberikan wang hantaran perkahwinan tersebut dalam masa yang ditetapkan? Berikan cadangan penyelesaian yang terbaik bagi Imran. Boleh tak?
dia Imran berikan hantaran perkahwinan dalam masa yang ditetapkan dalam masa setahun. Dia nak kumpul 15,000 dalam masa setahun. So boleh tak boleh? Okay. Jadi kita kena tahulah berapa sebulan dia kena ada supaya dapat capai matlamat tu. Tidak. Kenapa tidak? Tidak dapat membayar komitmen seperti maklumat kewangan, maka Imran perlu mengurangkan simpanan kepada 500. Okey, berapa sepatutnya kalau dia nak dapat capai matlamat 15,000 tu dalam masa setahun tu, berapa yang dikena ada simpanan? Berapa jumlah? Okey, kita kira dulu. Sepatutnya berapa sekurang-kurangnya yang dia kena simpan, okey, supaya ada simpan untuk perkahwinannya lah. Berapa? 1250. 1250, 1,250. Okey, kalau kita tengok dia punya pelan kewangan dia, baki balance dia 950 je. Okey, pelajaran sebenar dia 1,150 juga tak cukup. Dua-dua tak cukup. So dia kena ubah lagi dia punya perbelanjaan sebenar dia lah. Okey, kalau kita tengok 15,000 bahagi 12 bulan, 1,250. Ini yang dia kena ada simpanan sebulan supaya dapat capai 15,000 dalam masa setahun. Okay, so jadi dia boleh kurangkan lah. Simpanan dia ni boleh kurang ikut pelan kewangan dia lah. Simpan 500. Jadi kita adalah balance yang cukup. Okay, untuk dia simpan untuk wang hantaran perkahwinan. Okay, nombor 2, Imran membuat pekerjaan sambilan dengan gaji tambahan sebanyak 800 sebulan. Apakah kesan pertambahan gaji kepada perbelanjaan sebenar Imran? So, apa kesan pertambahan gaji kepada perbelanjaan sebenar Imran? Okay, ayat dia sebenarnya boleh pelbagai-bagai lah. Antaranya boleh buat yang inilah. Okay, wang ini boleh digunakan untuk menambahkan simpanan Imran dan mempercepatkan jangka masa matlamat Imran dalam mengumpul wang RM15,000. Salah eja tu. Okay, untuk hantaran perkahwinan. Okay, simpanan boleh bertambah. Okay. Ni matlamat dia pun boleh capai dengan lebih cepat lah. Okay, ayat macam mana buat tu terpulang. Okay, dia ayat je ni. Okay, soalan last ni. Okay, berikut ialah pelan kewangan dan perbelanjaan sebenar Sarah selama sebulan. Dia ingin membeli rumah baru bernilai RM150,000 dengan pinjaman selama 25 tahun dan ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 10,000% dalam masa setahun. Okay, so matlamat jangka panjang dia nak beli rumah harga RM150,000 dengan pinjaman 25 tahun. Okay, matlamat jangka pendek dia nak bayar wang pendahuluan 10% dalam masa setahun. Okay, adakah Sarah dapat membayar wang pendahuluan tersebut dan memiliki rumah baru? Okay, kita kena kira lah. Berapakah wang pendahuluan dia? Okay, berapa dia kena simpan dalam masa setahun? Okay, 10% daripada 150,000 adalah berapa? 15,000. Okay, 15,000. So 15,000 dia nak kumpul berapa sebulan? Okay, berapa yang dia perlu kumpul sebulan? 1250. Okay, 1,250. Okay. Jadi dapat apa ni? Bolehkah dia bayar wang pendahuluan tersebut dan memiliki rumah baru? So jawapannya, okay, bolehlah kalau dia ikut pelan kewangan dia. Okay, dia akan boleh bayar
wang pendahuluan kalau dia ikut pelan kewangan dia. Okay? Jadi sebenarnya dia tak terlebih, tak ikut pelan kewangan. Jadi pembelanjaan dia ni dia kena kurangkan sikit lagi lah. Kurangkan sebanyak 250 supaya dia dapat kumpul 1,250 sebulan. Okay, nombor 2, adakah matlamat Sarah berpandukan konsep SMART? Okay, kita ada, khusus ada, measurable ada dekat sini. Attainable, boleh dicapai pun boleh, berpandukan pelan kewangan ni boleh. Realistik pun betul dan tempoh masa pun ada. Jadi dia berpandukan konsep SMART. Okay, dia ada matlamat, dia ada pelan kewangan baik dan juga perancangan yang bagus. Last sekali, jika Sarah dapat kerja lain dengan kenaikan gaji sebanyak 10%, apakah kesan terhadap perbelanjaan sebenar Sarah? Okay, ini kena kira lah berapa gaji baru dia. Berapakah gaji baru dia? Okay, berapa dapat gaji baru dia? Daripada 3,500, gaji naik 10%. So gaji baru dia berapa? Okay, gaji dia mesti bertambah lah kan? So berapa? RM3,850. 3,850. So bila gaji bertambah, okay, biasalah dia punya alasan dia senang je lah. Bila gaji bertambah, wang pendahuluan pun boleh dikumpul dengan lebih cepat. Lebih kurang gitu je lah. Okay. Ayat-ayat dia punya alasan tu buat je ayat apa-apa pun. Asalkan logik je kita terima. Okay, ada masalah setakat ni? Ada tak ada? Kalau tak ada, kita akan terus pergi untuk bab terakhir lah ni. Okay, bagaimana anda menilai kebolehsanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang? Okay, bagaimana nak menilai kebolehsanaan pelan kewangan ni? Okay, untuk menilai ni seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperolehi dan perbelanjaannya. Okay, ini perkara pertama yang kena tahu, kena pasti sumber dan pendapatan dan juga perbelanjaan. Okay, yang kedua ni penting, pelan kewangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okay, pelan kewangan yang baik mesti ada 10% simpanan daripada jumlah gaji. Okay, pelan kewangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti angsuran bulanan kereta, rumah dan baki kad kredit. Okay, bila kita buat pelan kewangan, mula-mula kita kita punya pendapatan dulu berapa, lepas tu perbelanjaan tetap, okay, lepas tu barulah perbelanjaan tidak tetap. Okay, jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Okay, pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Okay, ini cara kita nak buat pelan kewangan lah. Okay, boleh faham Okay, maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Okay, Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans. Okay, ini maklumat dia. Dia bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Okay, ini pelan kewangan yang Encik Yusof buat sendiri. Okay, gaji bersih dia RM5,000
pendapatan pasif dia tak ada. Okey, jadi jumlah pendapatan bulanan dia 5,000. Okey, tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan tiada. Dia tak ada buat simpanan tetap. Okey, dia hanya buat dana kecemasan sahaja 200. Jadi pendapatan dia ada 4,800. Okey, yang ini tolak pembayaran tetap bulanan dia, ansuran rumah, insurans, dua je yang tetap. So tolak 1,500. Tolak pula jumlah perbelanjaan tidak tetap. Okey, makanan dan minuman 900, pendidikan anak-anak 600. Okey, petrol 420, telefon 480, utiliti 500, melancong 400. Jadi jumlah perbelanjaan tidak tetap 3,300. So bila kita tolakkan pendapatan dengan perbelanjaan, okey, dia tak ada baki lah. Okay, dia tak positif, dia tak negatif. Okey, kosong sahaja. Okey, Encik Yusof ingin membeli komputer berjenama FAS bernilai 6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Bolehkah Encik Yusof mencapai matlamat dia? Okey, kalau kita tengok pelan kewangan tadi tu, boleh tak Encik Yusof beli apa komputer harga 6,000 ni? Boleh ke tak boleh? Okey, ini dia punya pelan kewangan dia. Boleh tak dia nak beli komputer harga 6,000? Kalau ini pelan kewangan dia. Boleh ke tidak? Tak, cikgu. Tak boleh. Tak, cikgu. Okey, sebab kita tengok simpanan tetap tak ada. Yang ada dana kecemasan sahaja. Okey, dana kecemasan ni kita guna hanya untuk kecemasan je. Okey, nak beli barang, kita jangan guna yang inilah. Okey, kalau kita tengok dia tak ada simpanan langsung, jadi dia tak boleh lah. Tak boleh capai. Okey, sukar Encik Yusof mencapai matlamatnya. So, anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Okey, sekarang ni awak kena bantu Encik Yusof bagaimana dia boleh capai matlamat dia ni. Okey, kita tengok soalan ni lah. Macam mana kita nak buat, kita tengok soalan ni. Okey, adakah Encik Yusof menguruskan kewangan yang cekap? Okey, so kita boleh kata tidak lah. Okey, kerana wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan, minum serta tidak ada pelaburan untuk masa depan. So, dia bukanlah pengurus kewangan yang cekap. Okey, soalan yang kedua. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? So, berapa yang Encik Yusof kena simpan sebulan supaya dia dapat kumpul 6,000 dalam masa setahun? Okay, berapa sebulan dia kena simpan? Okay, ingat kita nak buat matlamat, kita kena tahu berapa simpanan bulanan yang kita kena ada untuk capai matlamat. So, sekarang berapa simpanan Encik Yusof kena ada supaya dapat mencapai kumpul 6,000 dalam masa setahun. RM6,000 bagi 12, so sama dengan 500. Okey, betul Ashri. Okey, kita kumpulkan. 6,000 bahagi 12, so mesti ada 500. Okey, Encik Yusof kena kumpul 500. So dari mana kita boleh dapat 500 ni? Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, bagaimana pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Okey, bagaimana nak tambah pendapatan? Okey, kalau kita tengok Encik Yusof ni sebenarnya ialah ejen insurans. So nak dapat lebih, okey, dia kena jual lebih banyak lah insurans. Dan juga menggunakan ejen-ejen baru. Ataupun awak ada idea lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, soalan ini soalan logik je. Okey, Di. Anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan konsep SMART. Okey, konsep SMART, tengoklah S tu apa. S, spesifik, kita ada spesifik dia. Okey, membeli komputer, measurable, 6,000.
simpanan bulanan 500, attainable boleh mencapai simpanan bulanan 500 daripada jumlah pendapatan 5,000, so kita boleh simpan, so boleh dicapai. Realistik, okey, dia realistik sebab 500 yang kita simpan tu kita boleh ambil daripada 5,000 daripada 10% daripada gaji dia. Okey, time bound dia setahun cukup. Okey, jadi ini konsep smart yang kita buat. So bila dah ada konsep smart tu, kita boleh buat pelan kewangan yang baru. So ini yang barunya lah. Okey, pelan kewangan baru Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa langkah dari segi pelajaran tidak tetap. Okey, yang ini kita dah ubah. Kita buat tolak simpanan tetap bulanan dia 500. Jadi bagi pendapatan dia 4,300. Okey, pembelajaran tetap dia tak berubah. Okey, kita cuma boleh ubah dekat pembelanjaan tidak tetap daripada 4 benda ni lah. Belanja petrol, bil telefon, bil utility ni kita boleh kurangkan. Okey, so kita dapat jumlah ini. Okey, kita dapat kurangkan 500 daripada yang tidak tetap bulanan lah. Kita kurangkan kat sini, kita tambah dekat sini. So jadi lebihan tetap kosong tapi dia masih ada simpanan 500 untuk guna beli komputer. Okey, selesai. Baik, faham Okey, menilai kebolehsanaan pelan kewangan Encik Yusof. So kita sekarang nak nilai pelan kewangan Encik Yusof. Okey, setiap perancangan kewangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Okey, antara faktor yang perlu diberi pertumbuhan oleh Encik Yusof ialah kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan. Jika keadaan ini boleh berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Okey, ini antara perkara yang dikena ambil kira lah semasa nak kumpul duit untuk capai matlamat. Okey, kadar inflasi. Kadar inflasi, kadar faedah. Apa lagi? Okey, namun pelan kewangan Encik Yusof boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk melabur dalam amanah saham. Okey, kalau kita tengok tadi dekat dia punya perbelanjaan tu ada pelaburan. Okey, ada pelaburan, so kita boleh standby kat situlah duit kalau ada apa-apa masalah. Okey. Okey, pelan kewangan jangka panjang pula. Okey, kalau buat pelan jangka panjang macam dah tahu tujuan dia untuk mencapai matlamat yang dirancang pada peringkat awal. Okey, merupakan pelan kewangan yang melebihi 5 tahun. Jangka panjang mesti melebihi 5 tahun. Contohnya pendidikan untuk anak, persaraan dan pembelian rumah. Okey, untuk membina pelan kewangan jangka panjang ni, aspek utama yang perlu diambil kira adalah seperti berikut. Okey, ini aspek yang kena kita ambil kira. Kadar inflasi, kadar faedah dan juga kesihatan diri. Ada satu lagi yang kita tambah dekat sini ialah dasar kerajaan. Okey, itu pun kita kena ambil kira jugalah. Okey, kadar inflasi, kadar faedah, kesihatan diri dan juga dasar kerajaan. Okey, semasa membina pelan kewangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita mulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Okey, pelan kewangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu. Pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Okay, setiap orang tak samalah. Bergantung kepada masing-masing. Okay, tengok contoh 6. Encik Syed dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Okay, dia nak beli rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah 8,000. Okay. Gaji Encik Syed dengan isteri dia 8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap 6,500. Okay. Ini jumlah pendapatan, ini jumlah perbelanjaan. Okay, mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Syed dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Okay, macam mana nak kira?
Okey, kita nak tengok dia dapat tak kumpulkan wang pendahuluan 72,000 ni. 72,000 dalam masa 6 tahun. Okey, lepas 6 tahun ada duit untuk bayar wang pendahuluan. Jadi berapakah yang perlu dikumpulkan dalam masa sebulan? Boleh kamu kira berapa sebulan yang diperlukan? Ada yang dapat kira? 1,000. 1,000. Okey, dia perlukan 1,000 sebulan untuk simpan duit untuk ni lah, untuk wang pendahuluan. Okey, macam mana nak kira? Okey, kita kira dulu dalam setahun dia kena ada 12,000. Jadi sebulan bagi 12 lah dapat 1,000. Okey, bagi keluarga Syed, jumlah simpanan sebulanan sebanyak 1,000 bagi masa jangka panjang tidak sukar. Okey, memandangkan jumlah pendapatan sebanyak 8,000. Okey, so 1,000 ni tak ada masalah lah. Sebab kalau kita tengok pun ada lagi aliran tunai positif dia kan. 8,000 ke 6,000 ni ada lagi 1,500 lagi kan. Okey, so tak ada masalah. Adakah Encik Syed bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga 720,000 ni? Berikan justifikasi anda. Okey, bayar wang pendahuluan tak ada masalah. Okey, adakah bijaksana dari segi pembelian rumah harga 720,000 ni? Okey, ini kena ikut logik lah ni Okey, dia sebenarnya tidak. Okey, walaupun Encik Syed boleh membayar wang pendahuluan 72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Okey, kalau rumah harga 500 lebih pun dah kena bayar 2,000 lebih sebulan. Okey, kalau rumah harga 720,000 ni lagi tinggi dia yang kena bayar sebulan. So, kalau yang ini baru simpan 1,000, okey, kalau ikut perbelanjaan ini pun agak membebankan lah. Jadi sebenarnya tak bijak sebenarnya beli rumah harga ini. Okey, melebihi kemampuan. Okey, bayar wang pendahuluan tak ada masalah, tapi nak bayar bulan-bulan tu yang sakit. Jadi kena bijaklah cari rumah yang sesuai dengan gaji. Okey, kita tengok kajian kes. Okey, andaikan diri anda ialah perunding kewangan, Encik Wong selaku ketua keluarga mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah ni lah, pelan kewangan di bawah ni. Okey, Encik Wong ni telah datang berjumpa dengan anda untuk membina pelan kewangan bagi membeli rumah. Okey, kalau kita tengok sini gaji Encik Wong, dia ada pendapatan pasif 500, jadi jumlah pendapatan dia 700. Tolak simpanan tetap dia 600,500, dana untuk kecemasan 100, jadi baki dia ada 6,250. Okey, perbelanjaan tetap bulanan dia pula, ansuran rumah 1,500, kereta 800, premium insurans 600, jadi perbelanjaan tetap 2,900. Yang ni yang takkan berubah lah. Okey, yang ini yang kita boleh ubah. Okey, pecahan dapur 1,300, melancong 500, utility 300,500, bil telefon 300, petrol 800, gimnasium 100. So perbelanjaan tidak tetap 3,350. Okey, pendapatan lebihan dia tak ada, kosong. Okey, Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat. Okey, manakala isterinya seorang suri rumah dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Okey, ini matlamat dia. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak 150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Okey, ini matlamat dia. Ini yang dia nak. Okey, menyimpan wang pendidikan anak-anak sebanyak 150,000 dalam masa 15 tahun. Okey, anda sebagai perunding kewangan membantu Encik Wong untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat kewangan Encik Wong. Okey, sekarang awak kena bantu Encik Wong bina pelan kewangan yang boleh dia boleh capai matlamat ni lah. Okey, jadi macam mana nak buat? Kita kena tahu dulu berapa yang dia perlu simpan sebulan. Okey, kita kena kira lah. Berapakah sebulan diperlukan
supaya dia boleh capai dalam masa 15 tahun. Okey, simpanan tahunan 150,000 bahagi 15 tahun so dapat 10,000. 10,000 ni bahagi 12 so dapat RM833.33. Okey, sekarang dia ada hanya simpanan 600.5. Jadi tak cukup lagi. Jadi kita kena tambah lagi RM183.33. Okey, yang ini yang kita kena ubah daripada perbelanjaan tidak tetap ni. Okey, kan bila buat pelangkuangan awak kira ini dulu. Daripada sini baru kita boleh ubah. Okey, jadinya bagaimana Encik Wong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang tersebut? Okay, cadangan dia. Okey, cadangan boleh macam-macam. So ini antara cadangan dia lah. Okey, kita nak tambah RM183.33 ni. Dari mana kita nak ambil? Okey, yang pertama cadangan dia kita boleh kurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong. Okey, tadi kalau kita tengok melancong tu 500. So kurangkan sebanyak 25%. Okey, jadi kita kurangkan 125, jadi melancong biar guna 375 je. So 125 lagi untuk disimpan. Okey, cadangan lain lagi. Boleh juga kurangkan perbelanjaan ke atas petrol. Kalau kita tengok tadi petrol dia guna 800. Jadi dikurangkan 100. Untuk simpanan dikurangkan 100 jadi 700 je lah. Jadi sekarang dia punya simpanan sudah ada RM225. So dah lebih RM183. Okay, ataupun boleh juga dibuat yang lain. Ditambah pendapatan. Okay, tambah pendapatan je lah. Itu antara cadangan lain lah. Ini cadangan yang kita boleh bagi pada Encik Wong. Kalau ada cadangan lain pun tambah lagi. Okay, ini antara cadangan supaya kita dapat kumpul sekurang-kurangnya ini. So sekarang ni kita dapat kurangkan banyak ini. Okay. So sekarang ini yang barulah. Kita dah bagi pelan kewangan baru untuk Encik Wong. Okay, yang atas ni tak berubah. Yang tetap ni pun tak berubah. Cuma yang bawah ni lah yang berubah. Kita dah kurangkan yang di melancong tadi dan juga belanja petrol tadi. So jadi kita ada pendapatan lebihan 225. So, jadi kalau kita tambahkan dua ni, kita akan ada 800 lebih. Okay, 875 sebulan. Jadi dalam masa 15 tahun kita dapat kumpul RM197.500. So melebihi apa yang dia target. Okay, pada hakikat sebenar jumlah wang yang dikumpul adalah lebih daripada inilah sebab kalau disimpan dalam bank ada faedah. So bila ada faedah, duit ni akan lebih banyak lah. Okay, faham Okay, boleh laksana pelan kewangan Encik Wong ni bergantung kepada beberapa faktor. Okay, ini ada faktor yang kita kena ambil tahu lah. Pertama, kadar inflasi. Okay, kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Okay, sewa rumah yang diterima adalah tetap. Okay, kalau dia bertambah tak ada masalah. Kalau dia lagi banyak duit, lagi cepatlah dia akan dapat simpan. Okay, yang ini penting juga ni Encik Wong tu kena sihat lah. Kena sihat dan boleh meneruskan pekerjaan. Yang keempat, peningkatan dan perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji, sewa dan pekerjaan sambilan. Okay, dan yang kelima, tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. So, kita harap tak ada apa-apa yang berlaku lah. Contohnya ada masuk hospital ke apa ke. Okay, yang melibatkan kos tinggi tu tak berlaku. Okay, kalau tak berlaku, so kita boleh capai ikut masa yang ditetapkan. Atau lebih awal. Okay, ini perkara-perkara yang kita perlu ambil kira lah. Okay, so habis. Sekarang kita tengok ni. Cuba kamu jawab soalan ni. Apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka panjang? Tadi saya sebut ada 4. So, apakah? Awak bagi 3 pun cukup. Apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka masa panjang? Apa jawapan dia? Pendek-pendek je jawapan dia. Kadar inflasi, kadar faedah. Kadar inflasi, kadar faedah. Lagi satu? Kesihatan diri. Kesihatan diri. Okey. Okey, boleh diterima jawapan tu.
Okey, kadar inflasi, kesertaan diri, apa tadi, kadar faedah ataupun dasar kerajaan. So ada 4 tadi kan saya kata, so mana-mana je lah. Mana-mana sahaja, so kadar faedah tu pun betul. Okey, nombor 2. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras perancangan kewangan Puan Tong. Okey, ini gaji bersih Puan Tong. Ini perbelanjaan dia. Okey, ada simpanan 100, insurans 200, bagi ibu bapa, dapur, yang lain-lain semualah. Adakah Puan Tong mengamalkan perbelanjaan secara berhemat? Tidak. Kenapa tidak? Sebab simpanannya kurang daripada 10% daripada gajinya. Okey, peluang kewangan yang baik dia mesti 10% kan, betul. Okey. So Puan Tong tidak menguruskan kewangan dengan berhemat sebab simpanan Puan Tong hanya 250 je. Mana 250? Oh, ini je. 250 selepas dia tolak semuanya. Sepatutnya 10% daripada penggajian dia. Sepatutnya 600 simpanan dia. KB, adakah Puan Tong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang jika beliau ingin membeli harta tanah yang bernilai 500,000 dalam jangka masa 6 tahun dengan corak perbelanjaan sedemikian? Boleh ke tak boleh? Okay, macam mana kita nak tahu? Kita kira. Dengan baki duit dia tu, dalam masa 6 tahun berapa dia dapat kumpul? Dapat tak 500 tu? Okay, berapa kamu dapat kira? Boleh tak dia capai matlamat? Okay, tak. Kenapa tak? RM500,000 bahagi 72, 6,944. Okay, ini sepatutnya simpanan dia kena ada kan? Okay, dia hanya kumpul 250 sahaja. Okay, pengiraan macam tu pun boleh. Tak ada masalah cara macam tu. Okay, betul juga. Ataupun awak kira je. Okay, kalau 250, dia boleh simpan 18,000 sahaja. Jauh lagi daripada 500,000. Okay, jadi dia tak boleh capai. Okay, cara cuar tadi cuar pun betul. Cara yang ini pun betul. Mana-mana boleh. Mana saya punya ni? Okay. Okay, jadi dia tidak boleh capai. Okay, so kita dah habis pembelajaran lah untuk bab 10, tapi latihan belum lagi. Jadi yang mana yang belum buat latihan, Pak Imatis mungkin dah buat kot. Okay, Pak Safaya yang belum buat, Pak Imatis yang belum buat pun buat. Okay, buku kerja muka surat 164 sampai habis bab 10 lah. Sampai 167. Okay, awak siapkan. Hari Khamis kita bincang jawapan dan Cari akan bagilah latihan PBD. Okay. Yang penting mungkin dah buat kot. Okay, Safaya belum buat, tolong buat. Jadi lepas cuti sekolah kita akan mula buat ulang kaji lah. Okay, kemungkinan akan ada ujian tapi saya tak tahu bila ujian. Sebab pengetua dah tanya habis silibus ke belum. Lepas semua subjek dah habis silibus akan ada peperiksaan lah kot. Secara online. Okay, jadi selepas cuti kita akan mula buat ulang kaji lah. Okay, ada apa-apa sebarang pertanyaan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, kalau tak ada, sekejap ya, saya tengok attendance sekejap.